Assalamualaikum dan salam bahagia bersama kami dalam Fokus hari ini untuk edisi Jumaat 17 Jun 2016. Saya Zawazi Yusof. Dan saya Deti Zaidi, Fokus Niaga, Tempatan dan Antarabangsa, terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini Jumaat 17 Jun 2016. SPR jangka 75% keluar mengundi di 2 PRK. Tabung haji sediakan 600 petugas kawal selia, 22,320 jemaah haji. Harimau Malaysia tunduk 2-0 kepada Papua Nugini. Tabung Haji TH menyediakan 600 petugas untuk kawal selia 22,320 jemaah Malaysia menunaikan ibadat haji di Arab Saudi pada tahun ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, secara puratanya setiap 8 orang petugas akan menjaga 3,200 jemaah bagi tempoh 45 hari pada musim haji yang akan bermula antara Ogos dan September nanti. Baiklah, daya tahan cyber adalah penting untuk organisasi bagi membolehkannya bersiap siaga dan pulih dengan cepat daripada serangan cyber dengan gangguan minimum. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berkata, daya tahan cyber memberi fokus kepada pencegahan, pengesanan dan kawalan reaktif untuk meningkatkan situasi keselamatan keseluruhan entiti. Beliau berkata organisasi dari sektor awam dan swasta di negara ini harus memahami bahawa ancaman keselamatan melangkaui sistem, perisian dan jabatan IT. Pada Majlis Pelancaran Cyber Security Malaysia Award Conference and Exhibition CSMH 2016, Madius berkata daya tahan cyber iaitu mengenai pengurusan dan bukan penghapusan risiko keselamatan cyber dan ia merujuk kepada keupayaan organisasi untuk bersiap siaga dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. CSMH 2016 yang akan berlangsung dari 17 hingga 20 Oktober tahun ini berfungsi sebagai platform untuk memupuk inovasi dan pertumbuhan dalam industri keselamatan cyber. Terdahulu dalam ucapannya, Madius berkata ketika Malaysia bergerak ke arah menjadi ekonomi digital menjelang 2020, kebergantungan negara kepada internet dan mendedahkannya kepada ancaman dan serangan cyber yang berniat jahat. Beliau berkata infrastruktur maklumat kritikal negara CNI seperti grid tenaga, sistem kawalan trafik udara, sistem keuangan dan sistem pertahanan perlu dilindungi daripada kemusnahan. Kes denggi di Negeri Sembilan sejak Januari lalu hingga pertengahan bulan ini mencatat peningkatan sebanyak 60.5% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Sebanyak 1,425 kes denggi dilaporkan sepanjang 23 minggu lalu berbanding hanya 874 kes bagi tempoh yang sama pada tahun lepas. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Abdul Rahim Abdullah berkata peningkatan itu adalah tinggi tetapi penularan wabak itu masih terkawal dan katanya jabatan turut mengenal pasti 12 kawasan yang wabak denggi masih aktif di negeri tersebut. Baiklah, sementara itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah yang menjalani pembedahan akibat komplikasi usus minggu lalu dilaporkan sedang menjalani rawatan fisioterapi di Hospital Pulau Pinang. Setiausaha politik beliau, Datuk Saiful Hazizi Zainal Abidin berkata keadaan kesihatan Ahmad Bashar semakin pulih selepas menjalani rawatan berkenaan dan kini pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah itu dikatakan sudah boleh berjalan sendiri. Keadaan beliau stabil dan masih dalam pemantauan pihak hospital dan beliau dijangka kembali bertugas sejurus rawatan selesai. Saiful Hazizi berkata pihaknya bagaimanapun tidak boleh mengesahkan tempoh masa yang diambil untuk rawatan Ahmad Bashar di HPP dan mempercaya pihak hospital akan melakukan yang terbaik. Ahmad Bashar dipindah dari Kedah Medical Center KMC Alustar ke HPP pada 6 Jun lalu berikutan hospital itu mempunyai kelengkapan yang lebih terkini. Pada 4 Jun lalu beliau dikejarkan ke KMC selepas pitam.
Berita selanjutnya, kerajaan kerugian kira-kira 2.5 bilion ringgit dari segi pungutan cukai tahun lepas akibat penyeludupan rokok haram. Pengerusi Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN, Datuk Muhammad Adnan Kecik berkata, jumlah kerugian itu adalah berdasarkan laporan yang diterima daripada penggiat industri tembakau. Punca kemasukan rokok seluduk menyebabkan harga rokok antara yang paling tinggi selain Singapura dan Brunei. Muhammad Adahan berkata di negara lain seperti Thailand, Kemboja, Vietnam dan Indonesia harganya begitu murah. Beliau berkata keadaan ini mendorong kepada penyeludupan rokok haram sekaligus menyebabkan kerugian kepada kerajaan dari segi kutipan cukai. Maidin Muhammad Holdings Berhad atau Maidin yakin mencapai sasaran jualan 3.8 bilion ringgit bagi tahun keuangan berakhir 31 Mac 2017, disokong oleh pembukaan 7 lagi pasaraya di seluruh negara. Pengarah urusan Datuk Amir Ali Maidin berkata bagi tahun keuangan berakhir 31 Mac 2016, syarikat itu mencatat jualan 3.5 bilion ringgit berbanding 3.2 bilion ringgit pada tempoh yang sama pada tahun lepas. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan cawangan pasaraya besarnya di Senawang hari ini. Bagi tahun ini selepas Senawang dan Bukit Mertajam Pulau Pinang, syarikat itu merancang untuk membuka pasaraya besar di Kuching, Bandar Samariang, City One dan Vista Tunku, Pulau Sebang di Tampin Melaka dan Taman Batin di Kedah. Setakat ini Maidin mempunyai 320 cawangan pelbagai jenis pasaraya di seluruh negara. Sedikit laporan keuangan, ringgit mengakhiri minggu ini dengan prestasi tidak berubah berbanding dolar Amerika hari ini dalam pasaran yang tidak menentu. Pada 5 petang, ringgit kekal tidak berubah pada 4.0970 daripada 4.0960 dan 4.1080 sepanjang hari. Bagi pasaran hari ini, ringgit diniagakan bercampur-campur berbanding mata wang utama lain. Ia susut berbanding dolar Singapura kepada 3.0332 daripada 3.0312 pada Khamis dan turun berbanding pound kepada 5.8550 daripada 5.8038. Bagaimanapun, ringgit meningkat berbanding yen kepada 3.9277 daripada 3.9330 dan kukuh berbanding euro pada 4.6112 daripada 4.6128 pada Khamis.